Assalamualaikum, saya Idi. Jangan lupa subscribe, like dan komen cerita misteri dan seram. Kita mulakan dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tajuk cerita Legenda Pulau Supirang, sumpahan ibu kepada anak yang merasa malu padanya. Mungkin kita pernah terdengar cerita Nusantara terkenal yaitu si Tanggang, di mana dia disumpah menjadi batu kerana dia malu dengan ibunya yang miskin setelah mengawini seorang putri dan menjadi seorang yang kaya raya. Jalan cerita ini juga mempunyai persamaan dengan legenda Pulau Supirang yang merupakan sebuah pulau di Pitas, Sabah. Kisah ini bermula dengan sepasang suami isteri yang tinggal di kampung Kougon. Kampung tersebut terletak di tepi laut, jadi mata pencarian utama mereka adalah sebagai nelayan. Pada suatu hari, si suami keluar ke laut tetapi tidak kembali. Si isteri, yaitu Supirang, tetap sabar menunggu suami di pesisir laut. Pada masa itu Supirang sudah mengandung, tetapi dia bersabar menunggu ketibaan suaminya. Hari demi hari berlalu, berganti bulan. Supirang akhirnya beranak dan terpaksa menerima kenyataan bahawa dia akan membesarkan anaknya sendirian. Bayi itu dinamakan Ragam dan dibesarkan oleh ibunya. Ragam membesar menjadi seorang pemuda yang rajin dan sentiasa mendahulukan ibunya di dalam apa sahaja perbuatannya. Mereka berdua hidup dalam serba kekurangan, dengan hanya sebuah pondok burung sebagai tempat berteduh dari panas mentari dan hujan. Ragam kemudian membina sebuah rumah yang sederhana di Torong Putih. Atas sebab fobia dengan dunia lautan kerana mempercayai bahawa suaminya ditelan air laut, Supirang tidak membenarkan Ragam menjadi nelayan. Patuh dengan permintaan ibunya, Ragam hanya bekerja kampung sahaja seperti membina rumah, mencari kayu api dan sebagainya. Namun, Ragam tetap berharap dapat meneroka dunia lautan seperti ayahnya dan hanya dapat menyimpan niat itu di dalam hatinya agar tidak menyinggung perasaan ibunya itu. Pada suatu hari, sebuah bahtera besar datang berlabuh di Torong Putih untuk mengisi bekalan bagi pelayaran seterusnya. Ragam seperti biasa mengayuh perahunya ke batara itu untuk menjual apa saja barangan yang mampu untuk dijual. Pada waktu itu, Ragam kagum dengan bahtera besar itu lalu tercetus niat untuk memohon pekerjaan sebagai anak kapal di batara terbabit. Setelah selesai dengan kerja, Ragam pulang ke rumah tetapi selalu termenung di tangga rumahnya yang menghadap laut. Menyedari anak tunggalnya berkelakuan lain, Supirang bertanya kepada Ragam, tetapi Ragam enggan menjawab perkara sebenar. Akhirnya, Ragam meluahkan niat, yaitu memohon kebenaran ibunya untuk membenarkan dia bekerja sebagai anak kapal. Supirang membantah permintaan anaknya, tetapi atas sebab kasih sayang ibu kepada anak, Supirang akhirnya membenarkan Ragam bekerja jauh dan meninggalkan dirinya seorang diri di Torong Putih. Pada keesokan harinya, Ragam pergi ke batara terbesar tersebut untuk memohon kerja sebagai anak kapal. Dia mengagumi nakhoda batara dengan kepetahan. Dia berbicara dengan itu dia diberi pekerjaan sebagai anak kapal. Apabila sudah tiba waktu untuk batara terbabit berangkat, Supirang menghantar Ragam dengan berperahu ke batara itu. Ragam berjanji kepada ibunya bahawa dia akan pulang suatu hari nanti dan membawa kekayaan untuk ibunya agar tidak lagi melalui kesusahan hidup. Dengan itu,
Ragam mencabut sehelai rambutnya untuk disimpan Supirak. Lalu bertolaklah bahtera tersebut. Supirak hanya mampu melihat bahtera berlayar semakin jauh di lautan dengan air mata jatuh ke pipi. Sepanjang pelayaran, Ragam menunjukkan sifat kerajinannya serta dedikasi sehingga dia dijadikan seorang harapan kepada nakhoda bahtera itu. Malah apabila nakhoda itu bersara, Ragam diangkat untuk mengambil alih tugasnya sebagai nakhoda dan digelar sebagai nakhoda Ragam. Pada suatu hari, bahtera nakhoda Ragam berlabuh di sebuah pulau yang bernama Pulau Intan. Untuk berniaga di sini, dia terpikat dengan seorang gadis cantik, yaitu Dayang Dundunai. Dia juga merupakan seorang putri kepada pemerintahan Pulau Intan. Lama-kelamaan nakhoda Ragam memberanikan diri untuk bertandang ke istana Bahagia bagi menjumpai Ayahanda Dayang. Ayahanda Dayang Dundunai kagum dengan sifat nakhoda Ragam yang beradat, lalu menerima pinangan dan sebuah majlis perkawinan diadakan dengan penuh meriah. Suami isteri baharu itu menetap di Pulau Intan, tetapi akhirnya nakhoda Ragam meminta kebenaran ayahanda mertuanya untuk membawa Dayang Dundunai berlayar dan berjumpa dengan keluarganya di Torong Putih. Setelah dibenarkan, mereka mula berlayar ke Torong Putih dan akhirnya tiba di kampung halaman nakhoda Ragam. Ketibaan bahtera itu serta berita mengenai seorang anak Torong Putih menjadi seorang nakhoda yang kaya akhirnya sampai ke telinga Supirak, ibu kepada nakhoda Ragam. Dengan bangganya serta bahagia kerana dapat menemui anak tunggalnya, Supirak berdayung menuju ke bahtera nakhoda Ragam. Apabila dia berada dekat dengan bahtera itu, Supirak memohon keizinan daripada anak kapal untuk membenarkan dia naik menemui anaknya, yaitu nakhoda Ragam. Oleh kerana rupanya kelihatan miskin beserta dengan baju yang koyak rabak, Supirak tidak dibenarkan berbuat demikian. Maka bergaduhlah mereka. Mendengar kekecohan itu menyebabkan nakhoda Ragam melihat apa yang berlaku. Setelah melihat puncak kekecohan dan menyedari bahawa wanita tua itu dan penampilannya yang miskin adalah ibunya, nakhoda Ragam sendiri menghina ibu kandungnya kerana dia malu mengakui bahawa Supirak adalah ibunya kepada anak kapal dan istrinya yang berstatus putri. Kerana dimalukan dan dihalau, Supirak kembali ke pondok uzurnya penuh dengan perasaan kecewa dan kesal atas perbuatan anak kandungnya sendiri, dan tidak sangka bahawa anak kesayangannya malu mengakui dia sebagai ibu kerana kelihatan miskin. Supirak menyumpah seluruh bahtera dan isinya menjadi batu. Susulan sumpahan itu diucap, air laut yang tenang bertukar bergelora. Cuaca yang redup berubah menjadi gelap dan hujan lebat jatuh ke bumi. Bahtera nakhoda Ragam terombang-ambing dipukul ombak dan laut yang bergelora. Dalam keadaan yang cemas, nakhoda Ragam akhirnya sadar bahawa dia telah berbuat dosa yang sangat besar ke atas ibu kandungnya. Namun ia sudah terlambat kerana hati ibunya pun sudah amat terluka. Akhirnya seluruh bahtera dan isinya termasuk nakhoda Ragam bertukar menjadi batu, yang kemudian dinamakan Pulau Supirak oleh masyarakat tempatan di Bitas, Sabah. Sejauh mana legenda ini betul atau tidak, itu adalah terpulang kepada diri sendiri untuk mempercayainya. Namun nilai yang boleh diambil daripada legenda ini adalah jangan sesekali lupa daratan. Apabila sudah hidup senang, sentiasa ingat mereka, terutama ibu bapa anda yang menyokong impian anda untuk menjadi seorang yang berjaya. Jangan biarkan hidup anda menjadi misteri. Jadilah diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.